Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan teladan untuk kita semua mengikuti. Dan juga sekarang pun kita masih lagi duduk dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Maka bakat-bakat banyak-banyakkanlah kita bersalawat atas junjungan besar Nabi Muhammad dengan apa cara saja ikut kuasa kita lah untuk salawat. Maka alhamdulillah pada malam ni kita mengadakan baca sejarah kita pada malam ni pada tempat yang jauh sikit lah daripada tempat-tempat kita duk baca biasa. Betul dengan malam ni juga ni adalah tajuk Patani dan Senggora. Jadi kata malam ni kita akan baca tentang hubungi di antara dua negeri Melayu ni, di antara Taning dengan Segoro. Walaupun Segoro pada hari ni masih ada lagi lah nama Segoro hari ni tu. Walaupun pada masa sekarang tu orang kenal dengan Cangwat Songkla ataupun Meng Songkla. Tapi walaupun zaman sekarang ni orang duk panggil ataupun kerajaan letak nama Songkla, tapi bagi orang Taning kita tu masih lagi kekal dengan nama asal. Kalau kecek Melayu bahasa kampung kita tak ada pihak kecek Songkla lah. Orang bakat sebut Segoro belaka. Goro atau Segoro. Supaya juga dengan Nakon Si Tamarat. Jaranglah orang Melayu Taning kita tu nak panggil Nakon Si Tamarat. Orang Melayu kita nak panggil Lego. Maka kalimah Lego dan juga kalimah Segoro ni adalah panggilan asal. Panggilan asli lah bagi dua-dua negeri Melayu ni. Tapi sampai hari ni, kita tengok hari ni, Lego sudah jadi Nakon Si Tamarat dan juga Lego pun sudah habis. Ciri-ciri kesel-kesel bakat-bakat Melayunya. Jadi kata jadi siye dah lah. Dan kebanyakan orang Lego pun orang Siam beragama Buddha, walaupun ada orang Muslim, tapi Melayu dia pun Melayu logat Kedah dan semakin hari semakin pupus, semakin habis. Tapi di Segoro ni banyak orang semabu. Maka kita baca sejarah Segoro malam ni, kita faham lah. Segoro ni negeri Melayu tertinggal. Negeri Melayu yang mudah kata hampir-hampir lenyap. Hampir-hampir hilang cerita dia hak sebenar. Lagu mananya dengan Segoro sebenar. Tapi kalau kita tengok pada peta ataupun jarak jauhnya Segoro dengan Taning ni, sebenarnya Taning pergi ke Segoro tu sama jauh saja Taning pergi Menara. Sama-sama 100 kilo. Kalau kita tengok Segoro ni tak ada asing pun, bukannya lain daripada lain dengan Taning. Hingga kalau kita lihat di sudut sejarah awal pada dulu ni, Segoro ni rapat dengan Taning. Bagaimana hubungan Taning dengan Kelantan, begitu juga hubungan Taning dengan Segoro. Ini pada asal. Kerana Segoro ni sudah dicatat, sudah diceritakan oleh ulama, oleh orang-orang dahulu di Taning ni, kata Segoro ni sudah lama dah ada. Seperti bukti dia dalam kitab Tarikh Patani, Syekh Fakih Ali ni, Salina Syekh Daud yang duk di tangan saya ni, dia cerita kata Segoro ni sudah ada sebelum Islam lagi. Itu nak bukti kata
negeri Segoro ni sudah dibangun, sudah naik setelah langkah suka mula kota besar ianya duk di Mahligai Jeram, di Nyalimo, di Calik tu. Dah. Maka naik Segoro, naiknya Lego, naiknya Caya, mari lek belakang. Dah. Maka kita tengok daripada awal, daripada Kedah, mari ke Taning, mari ke Lego, turun mai Segoro, lepas tu naik Caya. Jadi 5 negeri ni, 5 kota ni adalah 5 serangkai adik-beradik. Sebenarnya. Ni pada permulaan jadi mudah-mudah kata malam ni kita nak mencerahkan atas dasar negeri Melayu Segoro kenapanya hilang. Kenapanya gaib daripada daripada pengetahuan kita walau bagaimanapun nama dia tu masih lekat lagi bagi orang Taning. Ini orang panggil keunikan satu kebaikan lah sebenarnya dah. Keramat jugalah orang Taning kita nya. Jadi orang Taning kita sampai hari ni masih lagi panggil nama-nama negeri-negeri Melayu ataupun nama-nama tempat dulu ni guna nama asal. Nama asli seperti zaman dulu. Contohnya supaya Segoro, walaupun hari ni orang panggil Songkla dah tu. Kaja etok nama Songkla. Orang Taning tak panggil Songkla, dia panggil Segoro situ. Nak kon Sita Marat pun supo. Orang Taning tak panggil nak kon Sita Marat. Tapi dia panggil apa? Panggil Lego. Jadi orang Taning masih lagi guna kalimah-kalimah asal. Ini kebaikan orang Taning, maka kita kekallah nama-nama tu. Maka kalau kita lihat atas dasar hubungi di antara Taning dengan Segoro ni, maknanya adalah hubungi seperti sedaging sedarah. Dulu. Sedaging sedarah. Lagu mananya hubungi di antara Taning dengan Kelantan, lagu tu juga hubungi Taning dengan Segoro. Kerana Segoro ni adalah salah satu negeri Kesultanan Melayu. Negeri Melayu, sebuah negeri Melayu yang diperintah oleh seorang raja Melayu juga. Maka cerita Segoronya lagu mana? Kalau kita tengok pada awalnya, Segoro ni mula sebut ni pada zaman belum Islam lagi. Maknanya Kesik pun tak ada lagi. Pada masa tu masih lagi zaman belum Islam. Syekh Syaik tak ada pubat raja Pahaya Indira lagi untuk tukar agama tu jadi Sultan Ismail Shah ni. Maka pada masa tu orang-orang kita masih lagi duk semua berala, semua batu, semua hatu, semua pangkayu gitulah sebab Islam belum sampai. Maka pada masa tu adanya kerajaan dah, raja dah, rakyat dah, cara meretah pun dah, negeri peluah mana pun tetap dah. Tetapi pada masa tu agama orang-orang pada masa tu masih agama Buddha. Belum dah tu sikit lagi tu agama Hindu. Jadi masa tu hasil disebut tadi tu Segoro tu ada dah. Mananya bukti dia? Bukti dianya ada dalam muka kitab Tarikh Patani muka 13. Dia kata Syahadan adalah kisah hikayat bermusuh Raja Lego dan Raja Segoro. Maka adalah Raja Lego ada seorang putera dan Raja Segoro ada seorang puteri. Sangat-sangat cantik rupawan. Dan Tuan Puteri ini, Raja Seri Bijaya, hendak berkahwin dengan anak Raja Maluku Jawa. Ni, kita tengok cerita. Jadi kata, kitab Tarikh Patani ni kitab Tarikh Patani ni dia duk mula zaman belum Islam lagi, asal-usul orang Taning, asal-usul orang Melayu ni lagu mana. Lepas tu cerita mari sampai muka 13 masuk ke kisah musuh di antara Raja Lego dengan Raja Segoro. Kisah dianya Raja Lego ada seorang anak betina, Raja Segoro ada Raja Lego ada seorang anak jantan. Raja Segoro ada seorang anak betina yang cantik, anak betina yang janguk.
Jadi Raja Segoro tu nak anak dia tu nikah dengan anak Raja Jawa. Raja Jawa Majapahit deh. Itu buat Raja Lega tu marah. Marah tu musuh di antara dua tu. Ni salah satunya bukti yang menunjukkan bahawa Segoro ni sudah ada lama dah. Sudah ada lama dah. Zaman belum Islam lagi. Maka Segoro yang saya dah sebut tadi ni, tepat dia ni bukan di Bandar Segoro ini, bukannya di Singhat Nakon ataupun Hua Kaudeng Bukit Merah yang kita duk pergi, orang kata ni kita duk pergi ziarah, duk pergi tengok benteng kubu pun bukan. Segoro pada masa ni dia naik ke atas lagi. Duk tepi laut ni, kalau kita bila di Singhat Nakon, di Hua Kaudeng ni, tempat nak peri tu, betul pergi ke laut ni lagi, dia duk kawasan Sak Tingprak. Dekat-dekat nak masuk dengan Kek Lego. Maka situ tempat tapak asalnya negeri Senggoro. Negeri Segoro ni duduk situ. Tu zaman Buza. Tapi negeri Segoro yang jadi negeri Melayu Islam ni, dia baru mula pada abad yang ke-17 saja. Kita kena faham molek. Kata asal usul ni puak bakar gajah di Segoro ni, dia bukan orang Melayu tepat teh. Walaupun dia tu Melayu juga, tapi bukan Melayu tepat teh. Kisah dia nya ada. Jadi, dia kata kerajaan Melayu Islam Senggoro lahir pada awal abad ke-17, diasaskan oleh Datuk Monggol. Beliau berasal dari daerah Saliman, Jawa Tengah. Ni. Nak sebut kata mulanya Segoro ni, kerajaan Segoro ni, negeri Melayu Segoro ni, dia mula daripada ada seorang datuk. Namanya Datuk Mogol. Mogul, panggil Mogul pun tak apa. Datuk Mogol ni dia asal daripada daerah Sleman. Sleman ni satu nama kota, satu nama tempat, duduk di Jawa Tengah. Di Pulau Jawa, kat tengah-tengah Pulau Jawa. Datuk Mogol ni. Jadi, daerah Sleman letaknya sekitar 250 km dari kota Yogyakarta. Nak kata dekat pun tak ada dekat sangat. 250. Dengan kota Jogja. Jadi kota Jogja ni kota besar. Sampai hari ni pun masih lagi ada raja duk mengetah di Jawa ni, iaitu di Jogja. Datuk Monggol tiba di Senggoro pada tahun 1904. Ni bukti dia ni. Jadi kata Datuk Monggol ni dia asal orang Jawa. Datuk Monggol ni dia asal orang Jawa. Nak cerita mudah-mudah deh. Dia asal daripada Jawa, dia mari dengan kapal layar daripada negeri Jawa dia ni untuk cari tempat baru sebab dia lari musuh dengan Belanda. Jadi Belanda tu duduk serai-serai kota-kota kat Jawa, duduk gomo sana ni, satu orang datuk namanya Datuk Mogol, bawa dengan anak bini dia, hamba setia dia, rakyat dia, belayar mari berpuluh-puluh kapal layar zaman dulu tu, mari nganging Mari sampai di Segoro. Dengan nak darat di Segoro. Maka apabila naik darat di Segoro dah tu, dia menetap di pinggiran bukit yang dikenali dengan nama Hua Kaudeng sekarang. Jadi dia belayar-belayar mari kat laut. Jawa ni dia betul mari kat laut, dia tak ada berhenti dak tanding sebab dia tak kenal. Datuk Mogol ni dia asalkan pergi wijah dulu, selamat dulu sebab dia lagi daripada huru-hara musuh dengan orang putih, orang Belanda di Jawa. Bila dia mari sampai di Segoro ni, dia naik darat, lepas tu dia duduk. Naik darat, dia duduk di Pala Bukit. Panggil Pala Bukit Merah. Iaitu Bukit Dua Utih duduk tepi laut ni. Kalau kita duduk di Segoro ni, kita duduk di Patal Samila. Kita duduk tempat ikan luyung tu kalau siapa biasa pergi Segoro. Lek sana tu dia ada air. Lek sana tu bukit. Kena lakuh peri, dia duduk lek sana tu. Kalau kita nak pergi dengan jalan kereta ni, boleh pergi kot peri, boleh. Ataupun kita pergi kot Kok Yo. Nak kot Kok Yo, getok Kok Yo, lakuh jalan negeri Lega tu.
Lah ni orang-orang tani kita, pokok kita pun ramailah duk pergi berjalan tengok situ tu. Jadi Datuk Moga ni mari duk di sini. Di Bukit Merah ni. Saya sebut bahasa Sia ni, kita dah faham. Duk di Hua Kaudang. Apabila duk di Hua Kaudang ni, maknanya dia mari duk dalam kawasan negeri Segoro. Negeri Segoro pada masa tu, masa Datuk Moga belayar mari darat duk di tebing bukit tu, dia ada raja dah. Raja negeri Melayu, Raja Segoro tu ada dah. Tapi Raja Segoro pada masa tu ni duk di Sakting Perak tu. Deh. Pada masa tu Raja Segoro tu pada masa tu nama dia Nik Badrussalam. Jadi Nik Badrussalam ni dia bakar dia ni dia kat kelek taning. Sebab Segoro, Taning, Kelantan ni hak sekali. Zaman tu. Tak sakut dengan Datuk Moga lagi ni. Datuk Moga ni orang luar, nak royak faham mudah-mudah dah. Dia orang luar mari Segoro, baru tak lama tu dia boleh pergi negeri Segoro. Dia ada kisah dia kok mana dia mari pada Jawa. Orang kaya jugalah dia datuk. Tiba-tiba negeri Segoro ni jatuh boleh ke dia. Kok mana Saka Segoro dia boleh ke dia dah. Sedekah Segoro ni sudah ada raja dah pada masa tu namanya Nik Badrussalam. Jadi Nik Badrussalam ni adik kakak dengan Nik Ibrahim Po ataupun Ibrahim Ong Chai Nyak Po Nerak. Dan seorang lagi adik kakak juga dengan Nik Ali ataupun orang gelar Datuk Maharaja Lelo, Panglima Agung Tentera Taning. Berebut kuasa di Sulawesi. Ni asalnya jadi keturunan bakon Nik. Siapa saja ada Nik depan tu memang daripada Nik Ali ataupun pada masa tu dia bergejar bakte Datuk Maharaja Lelo jadi Panglima Agung Kerajaan Taning. Dah. Pasal lagi tu Nik Ibrahim Po. Nama Ibrahim Ong Chai Nyak Po ni, nama bahasa Ning ni, Yoning ni dia jadi pembesar di Kelantan. Dah. Dia jadi pembesar Taning hok atas hidup Kelantan. Nik Ali ni pindah mari di pada Sulawesi. Nik Badrussalam ni duduk Segoro. Jadi tiga-tiga Ning ni adalah daripada keturunan Nik Mustafa Ong Tropo Agung Ronanto Prome Agok Pemangku Raja Taning. Nik Mustafa Ong Tropo Agung Ronanto Promo Agung ni mari dari mana? Dia asalnya adalah mari daripada Campar. Daripada Campar, nama dia gapo nama Melayu dia, nama Islam dia Sultan Abdul Hamid Shah atau Raja Seri Sarwasa Desa. Ni Fok Ning ni. Dah. Ni Fok bakar tiga ni. Di Taning pada masa tu ada raja dah iaitu Zaman Hijab, Zaman Muzaffar, Zaman Masuk, apa Fok Seri Wangsa duk mengeta. Tapi ada segeruk lagi Fok raja hok lari mari pada Campar. Orang campur dah. Orang campur tu Campar ni mari pada Kemoja tu. Vietnam Kemoja kok tu lah Campar ni. Dah Keming tu. Orang Kemoja ni yuk lari musuh tu. Mari di Taning, mari di Kelantan, mari di Segoro. Demo ni mari duk berapa dengan Fok Taning. Dengan Raja Taning. Raja Taning pun ambil nikah, ambil besa, ambil letak latik jadi tu. Jadi ni sebab dia bakal raja juga. Raja besar tu Campar. Habis tu jadi tiga orang Nik Badrussalam duk di Segoro. Nik Ibrahim Po duk Kelantan, Nik Ali seorang lagi. Jadi Panglima Agung Askar Taning dan juga orang panggil Datuk Maharaja Lelo. Jadi kalau kita tengok keturunan bawah-bawah pula hok duk di Taning tu banyak juga pok-pok hok raja di Taning, hok keturunan daripada Nik Badrussalam, batu Nik Ibrahim Po. Hok Nik Ali ni yo hok right, Fok bakar Nik. Fok bakar Nik ni tak ada salah silah. Nak tarik keturunan raja Nik ni nak tarik kita boleh. Fok Nik. Tapi kalau kita tengok daripada Nik Badrussalam hok di Segoro ni, dia ada Raja Bahar hok jadi Raja Taning lepas pada Raja Kuning. Raja Mas Kelantan hok jadi Raja Taning lepas pada Raja Bakar. Batu Raja Umar. Raja Umar duk jadi raja di Kelantan. Dah. Banyak orang lagi Raja Sakti. Mudah tu kalau grup Ning ni Fok Raja Jemah.
Kalau mudah tu kalau fok keturunan Gajah Jemar di Kelantan tu memang hubungi rapat pergi ke um, Campar. Fok Campar. Kalau di Taning ni bakar-bakar Campar ni dia jatuh pergi kepada Fort Long Ni Datu Pujuk. Fort bakar Pujuk dan juga Long Abdul Rahman Raja Legah. Ni yang nurung pergi ke mudah tu apa ni jamu jamu dululah bukan jamu hok ni jamu dulu jamu jering tu. Lepas tu Fort bakar Raja di Pujuk, lepas tu Fort bakar Raja di Legah ni. Legah dulu, bukan Legah hok baru ni tak. Legah hok dulu, tiga ni dia kat pergi ke Kelantan, lepas tu jadi bakar daripada sini juga. Ni susah sikit nak kecek hak bakar-bakar ni. Dia belik sikit. Jadi kata kalau kita nak tahu ni kita kena kena pelago dari satu demi satu. Malaikat keturunan ni saja yang nak istihad sini tak boleh. Dengan kerana ni dia putus nasab. Sebab kerana putus. Jangan lupa tu ni awalnya orang mula-mula bakal ni dia jadi jadi penglima agung. Penglima agung ni jadi metap besar. Kita faham dah metap jai. Metap nombor 1. Palot askar tani nombor 1 ni dia ni ali dah mula-mula. Maka demoning ni yo rata lagi. Walaupun keturunan dia gajah tapi nasab dia nak hubung kita oleh sebab dia sai tahan. Dia militer pok ni dah. InsyaAllah klik mai kepada segara. Tadi saya sebut dah kata segara ni ada lama dah dan segara hok baru masuk Islam dah ni fok dak mengetah segara ni keturunan Nik Badrussalam dan pada masa tu juga Datuk Moga mari. Tapi ada orang yang royak kata dak Datuk Moga ni adalah Nik Badrussalam dah. Ada. Tu wallahu alam. Saya tak ada nak bahas banyak. Sebab benda tu ikut kita percayalah. Tetapi yang saya nak cerita malam ni berdasar lagi kepada kitab. Berdasar lagi kepada catatan. Walau kena tak kena kok mana kita bakal bahas lah. Tapi cerak kata tak kena dengan jarah sia. Sia duk susuk lama dah sejarah ni. Sia ni duk susuk lama dah. Sebab dia takut orang Sebaya, orang Nawi, orang Cenak, orang Tiba tu tahu jarah sebenar. Malam ni kita nak cerita apa kok mana Sebaya, Nawi dan Natawi Sabaya itu pa Cenak. Dan Cenak, Tiba, Nawi, Sebaya ni orang Melayu. Dah, kecek Melayu. Tapi tiba-tibanya pergi jatuh. Tapi Loni ni duduk dalam wilayah Songkla. Duduk dalam segara. Kok mana? Dah, kita akan cerita tu. Dan juga selaginya Sedau. Daerah Sedau pergi sampai ke Padang Besar ni. Dah. Orang Sedau dengan Padang Besar ni. Sedau dengan Padang Besar ni. Kok mana ni? Dah, orang Melayu beramai kok tu. Hak ni dia kat kepada Kedah. Ia ada cerita pergi Kedah. Lepas tu lagu mana boleh lima daerah ni boleh ke segara Pak, boleh ke segara belakang lima-lima ni jatuh ke sia. Ia ada cerita dalam sejarah. Ada bukti tanah satu persatu dengan jelas 100%. Malam ni kita tak kena lebih mai. Saya nak waktu baik hak ngoti-ngoti selalu dah. Hak ada rojok ke soheh. Dah. Maka Datuk Moga tadi bawa anak cucu dia lari Belanda, dah, mari di Taning pada bila dia mari sapa di Taning ni, bukan Taning dah mari sapa di segara tu pada tahun 1904. Pada masa tu segara ada raja ya dan juga 1904 ni kalau kita banding tengok di Taning kita di Kresik tu adalah zaman pemerintahan Raja Hijau. Jadi Datuk Moga ni belayar mari duduk di segara ni Taning zaman Hijau. Raja Hijau, Raja Betina hak mula-mula. Apabila mari Alhamdulillah. Apabila mari di segara deh. Apabila mari di segara dah ni dia pun buka kampung. Buat rumah dengan pok-pok dia mari pada Jawa tu. Duduk di kaki bukit Hua Kaudang. Sebab royak tadilah. Deh. Deh.
Tempat ini dipilih kerana beliau ingin membina masyarakat perkampungan yang tersendiri dan mengelak percampuran dengan masyarakat Buza yang sudah pun bertapak di kawasan itu. Dia royak tu sebab apa dia tak pergi duduk di kota dekat dengan Raja Segoro duduk di Satimprak tu. Jadi kata sebab dia nak elok daripada masyarakat orang yang bukan Islam. Dah. Segoro hok di tempat Raja Segoro orang Islam dah. Tapi orang Sia ni orang Sia mari duduk ada juga kata. Sia pada masa tu bukan Sia mari kat Ayutthaya, bukan Sia hidung pek mata selapis kulit kuning ni dak. Dah. Hok ni puak panggil orang Samsam. Orang Samsam. Samsam ni nak kata Melayu pun bukan, nak kata Sia pun bukan sebenarnya. Orang Samsam ni satu grup. Tapi lo ni habis lah Samsam jadi Thai Muslim. Dah. Dah. Jadi Datuk Mogo membuat pilihan yang tepat kerana tempat itu sangat baik dari segi tempat letaknya dan strategi politik. Jadi geografi tempat yang letak tu di Hua Kaudeng tu tempat molek. Tempat molek jadi tempat strategi, tempat bagus. Dah. Tempat bagus. Kedudukannya di Hua Kaudeng dengan cepat berkembang menjadi kota dan akhirnya muncul sebagai kuasa politik baru dengan nama Kerajaan Senggoro Baru. Tu dia. Apabila dia mari Wakdah tu, dia pun mari dengan ramai modal dia. Dia orang Datuk, orang kaya orang Jawa. Lepas tu tempat dia di Khopsa. Sebab orang kampung dekat Abu Bakar mari ramai di Khopsa, sapangan jadi tewah dengan Segoro hak dah. Senggoro dah di Randuk tu. Jadi dan dia pun akik diri dia nya kata jadi gajus tak nama tempat dia duduk tu nama Negeri Segoro juga. Dah. Maka pada masa ni apabila dia duk naik ni dah. Duk naik siap dah tu. Datuk Mogo tadi ni dia hantar surat pergi kepada Taning. Hantar surat pergi kepada Taning untuk hantar surat pergi kepada Raja Hijau lah. Sebab pada masa tu Taning tu zaman Raja Hijau. Jadi dia buat surat minta izin untuk nak duduk di Segoro. Sebab dia tahu dah tu kuasa besar pada masa tu dekat dengan Segoro adalah Taning. Kerana Segoro tu adalah sebahagian daripada kerajaan Patani besar. Pusat dia nya duduk di Gresik. Raja Segoro ada lah Raja Segoro. Tapi Raja Segoro ni jadi lunong sikit. Adik sikit daripada Raja Taning yang duduk di Gresik. Namanya kerajaan besar. Sekali dengan Kelantan, Terengganu dan Patelung. Dah. Jadi, Datuk Mogo ni apabila dia hantar surat pergi kepada Raja Hijau, Raja Hijau pun akui, izin, dia duduk situ. Lama-lama Khopsa. Apabila Khopsa ni, dah. Mana tu, kita ayat ada kata, tempat dia duduk di Hua Kaudeng tu cepat kemai. Jadi kota, akhirnya jadi pusat kuasa politik. Mana tu, dia jadi kedebel lah. Jadi kedebel boleh bawa orang. Dah. Perkembangannya sangat menarik, dah, kerana kebijaksanaan menyusun strategi keamanan dan mengatur kedudukan ekonomi dan cara hidup yang baik dan stabil. Kotanya dipagari dengan kubu pertahanan yang kuat. Tu. Boya mari duduk dah ni Datuk Mogo ni buat kampung dah ni. Dia buat kota dan juga dia buat benteng. Dia mula buat benteng. Buat benteng ni pak segi besar, buat benteng pak segi pagar kota apa kuat dengan batu. Apabila jadi lagu tu, maka Taning ni mula bimbang dah. Kerajaan Taning pada masa tu Raja Hijau wasa bimbang dah. Kok mana Segoro? Demo Datuk mari pada Jawa, mari nak tupai duk tanah kita,
Tiba-tibanya buat kota besar supaya nak bangunkan negeri baru ni. Maka pihak kerajaan ni pun hantar surat pergi pula pergi ke segoro Datuk Moga ni. Jadi masa ni segoro ada dua pusat lah. Hak Datuk Moga lepas tu hak Raja Segoro hak asal daripada Darussalam nusa lagi. Jadi dua. Maka dua ni jadi sama debel dah ni. Goro ni pun tak ada besar mana. Datuk Moga mari buat Segoro lagi pun besar. Jadi panggilannya sama-sama Segoro. Jadi Raja Hijau ni wasa bimbel dah lah ni Datuk Moga mari buat Segoro di Hua Kaudang ni besar molek. Maka hantar surat selaginya dalam surat hak tani hantar mari ke Segoro hak Datuk Moga ni dia tulis catat beberapa hal sakut dengan bayaran hak Segoro kena bayar kepada kerajaan pusat di tani. Dia tak tak boleh tolak kat mana dah. Sebab mari duk jemur di negeri orang, maka Datuk Moga pun kena setuju dan juga kena bayar lagi kepada tani. Mudah memang supaya bayar asing lah. Bayar cukai. Bayar godok lah mudah tu dah. Dan tiba-tiba dua-dua ni negeri Melayu hak di Sating Perak tu, hak asal tu dah. Tiba-tiba kan habis cerita. Mudah tu ya kodisu. Kodisu siapa ngak? Orang-orang hak duk di Segoro Sating Perak tu dah. Satu panggil Cak Ting Perak. Sebenarnya Cak Ting Perak nama dia, bukan Sating Perak dah. Bakak hijrah, bakak mari duk di Segoro Datuk Moga. Akhirnya pok-pok raja hak di Segoro, pok-pok raja hak duk di Segoro Sating Perak tu tinggal kota Sating Perak, pindah lakoh air giduk di Patalung. Gi buka kota suti lagi lak sana wijau sikit dengan kota di Segoro Hua Kaudang. Gi buka duk kawasan Kau Chaison. Lak sana tu di Patalung lah ni. Gi duk lak nu. Islam juga tu. Dah. Tapi orang-orang Samsam orang Buza tu pun ada juga dah. Dah pada masa tu. Maka akhirnya mudah-mudahan kesimpulannya jadi kata Segoro ni boleh kepada tangi Datuk Moga. Tukar rak cawung, tukar keturunan. Segoro sang ni hundur gi dah. Giduk di Patalung. Giduk di Patalung. Jadi Segoro, jadi negeri Segoro ni jadi kota baru dah. Hok duk bawah pemerintah Datuk Moga. Nui peh tu dah. Iaitu di Hua Kaudang lah ni. Jadi, kelahiran negeri Segoro ini telah menarik perhatian syarikat perdagangan barat, khususnya British. Boyo wak kota siap dah, wak pagar molek dah, orang rakyat pun mari duk ramai, gapo dah tu. Maka dia pun ada cara meretah untuk dia. Boyo di besar Laguning ni, wakwi orang-orang luar negeri, lebih-lebih orang putih, nak mari nego. Nak mari nego. Iaitu dia raya kata syarikat. Syarikat ni barisak nego orang putih British ni. Namanya John Jordan, salah seorang pegawai syarikat Hindia Timur, pernah melaporkan kepada pejabat besar syarikat tersebut di England. Yang antara isi laporannya dinyatakan. Nak baca. Jadi pada masa ni, Datuk Moga wak kota Siak dah ni, ada seorang-orang putih. Orang British. Belayar kapal mari nak menego. Mari sampai Segoro, dia wak surat. Pucuk dahulu dah. Goro star dia wak surat. Ambil surat ni hantar klik kepada negeri ibu dia. Di Angkrik. Di Inggeris tu. Di Eropah negeri sejuk tu. Dia tulis ke mana? Ni bukti ni. Surat ni duduk di London dah. Kita nak baca. Ni balik jadi Jawi dah lah. Dah. Ia kata nak. Adalah tidak mengecewakan sekiranya kita memikir untuk membina gedung perniagaan yang besar di Senggoro. Yang terletak di sebelah utara negeri Patani. Negeri itu berada di bawah penguasaan Datuk Mogol. Dengan penuh keyakinan bahawa kita sangat memerlukan di sini sebagai tempat
pertaruhan barangan perniagaan. Kerana perbelanjaan di Patani adalah mahal dan tidak mendapat kemudahan. Ni. Jadi surat John Jordan ni orang putih, orang British, dia tulis khas goro dengan taning. Tagi ke negeri diosa di Angkrik ni. Dia kata kena adalah tidak mengecewakan. Ya tak rugi. Tak rugi dah. Kalunya kita ni mikir untuk nak bina gedung. Gedung ni wak kele nego. Deh, besar di segoro. Ya tak rugi dah wak di segoro. Yang dia kata segoro ni terletak di sebelah utara negeri Patani. Segoro ni duduk atas sikit pada negeri Taning, dia kata. Duduk atas pada negeri Taning. Iaitu duduk di utara lah. Apa kalau hilir tu dah. Negeri itu berada di bawah penguasa Datuk Mogoh. Ni bukti ni. Bukti lagi tak sah orang Melayu kita sadah. Lepas tu bukti ada bagi putih ni. Kata pada masa ni negeri Segoro ni duduk bawah kuasa siapa? Kuasa seorang yang nama Datuk Mogoh. Dengan penuh keyakinan bahawa kita ni rojok klik pada British lah, orang British. Atau dengan penuh yakin ni bahawa kita orang British ni sangat merlu sini. Molek benar. Kita camping benar kena buat sini. Untuk jadi apa? Tempat pertaruhan barangan perniagaan. Tempat taruh barang kita. Kita nego-nego siapa taruh sini. Aku perahu, ambil klik orang putih. Kena dia nak segoro sangat. Nak buat di segoro. Dia kata kena orang putih ni. Kerana perbelanjaan di Patani adalah mahal. Sebab dia kata kita kena buat di segoro ni. Baru naik, baru besar ni. Raja yang nama Datuk Mogoh ni. Wak sining pada wak di Taning ni kerana Taning tu bagai mahal, dia kata. Ia ada cerita ganak orang putih tak saya duduk di Taning, orang Angkrik tu. Dia kata di Taning adalah mahal dan tidak mendapat kemudahan. Ni. Kalau tak dia kata kita kena duduk di Segoro, gudai kita. Tak boleh duduk di Taning sebab Taning ni mahal. Lepas tu Taning ni payah. Kalau kita tengok pada masa ni sebab apa? Sebab Raja Hijau ni dia baik dengan Belanda. Raja Hijau dia baik dengan Belanda. Baik dengan Portugis. Lepas tu, dia bukan tak baik dengan orang British. Tetapi British dia mari kemudian. British dia mari belakang. British ni dia tak pelaga dengan Belanda. Jadi boyo mari Taning tu, semua hap nego ni, duduk bawah tangan orang Belanda belakang dah. Dan juga orang Belanda ni dia tanda tangan dah, MOU dah. Buat penyajian nego dengan Raja Hijau dah di Taning. Maka, orang putih mari ni, orang British mari ni, dia kena buat nyanyi semua. Dia kena dia kena dia kena jadi halangan semua lah. Dia nego Taning tak naik tagih dia. Sebab dia kena usik di Fort Belanda tu. Dia banyak kali ada lah cerita sejarah Taning tu. Orang-orang British ni dia buat surat raja pergi kepada Raja Hijau kata Fort Yo ni kena buat nyanyi daripada Fort Belanda. Tapi akhirnya Raja Hijau pun nak ukar masalah tu tak boleh. Dan bermari zaman kemudian pula berlaku musuh besar di antara dua armada. Dua kapal besar, kapal perang Belanda dengan Putih di depan negeri Taning dalam laut. Benar Belanda juga. Maka Putih ni tak sekung mana dengan Taning ni. Zaman dulu lagi tak sekung. Sama dia dah dengan Anglo pun dia masuk duk kali dengan Sia tinggal Taning tu. Kita tengoklah kok mana orang British tinggal lagu tu. Kita dakwa kelik ni kita berlarak depan stantuk dia kali. Jadi bagi pihak kerajaan Asia pula. Sebab Taning duk sini. Segoro duk sini. Lepas tu lega. Lepas tu nak pergi sampai negeri Sia lah. Sia pada masa ni, Sia Ayut Tayar lah. Bakok tak ada lagi. Masa ni kita ada kecek ni. Bagi pihak kerajaan Siam, mereka berhasrat supaya kerajaan Senggoro yang baru lahir itu berada di bawah naungannya. Jadi Sia ni duk tengok juga. Bawa timbulnya kerajaan Senggoro Datuk Mogoh ni, Sia pun duk nak. Sia tu kita kena pergi heret.
mari duk bawah kita. Tu pasal sia. Sebab dia mau duk nego kaya dah sia duk nak. Dan so laginya sia bimbang kalunya timbul negeri nak Melayu stay lagi atas pada petani ni. Jadi negeri Melayu sebelum sampai petani ada negeri Melayu segoro. Kalau ada masalah pengetani nak lepas segoro dulu. Habis itu atau dia nak rebut segoro duk bawah tangan dia tu. Hasrat itu. Hasrat gajah sia tu dapat dilihat pada tindak melantik Datuk Mogo sebagai Raja Negeri Segoro dan Patalung. Tu dia. Ni pen sia. Sia pun hantar wakil dia bawa surat mari di Segoro, jumpa dengan Datuk Mogo. Sia kata, sia nak latih Datuk Mogo jadi Raja Segoro dan juga jadi Raja Patalung. Ni awak wibaka fok berdosa salah habis ni. Fok bakar gorok sah ni bush. Dah. Tak ada raih bih ikut cara, ikut cakwak, pergi siapa ke situ, pergi siapa ke Kedah kata gilah. Jadi tu sia nak latih Datuk Mogo. Lepas tu sia duk mana-mana ponyo. Tapi sia ni yo kira kata yo kedebe. Yo apa ni yo ada kuasa. Walaupun hak tu goro negeri orang, bukan negeri dia, tapi dia wak tenggok itu sia, wak tenggok atas surat kita aku nak latih mu jadi raja di segoro ni. You nak tunjuk kata yo tuwe. Lepas kita tengok Datuk Mogo ni wak mana. Tapi yo wi kalimah apa? Yo wi kata, "Hey, ku latih mu jadi raja segoro dan raja Patalung." Asalkan nak wi raja segoro terima kuasa Ayutthaya dan juga wi segoro ni duduk bawah naungi Ayutthaya. Duk naungi sia. Kita gamal kata Datuk Mogo mari duk segoro negeri dah halus lagi. Walaupun wak kota, wak pagar dah berdiri besar gapo dah pun. Dah. Lah ni taning kedebe. Kalau kaca balah-balah ni tak meneng dengan taning. Di segoro ni kira-kira. Pana itah lagi sia Ayutthaya, sia Ayutthaya. Kalau kaca-kaca lawe dengan sia pun tak meneng kok kita nampak ni. Jadi kata segoro ni Datuk Mogo ni duk tengah taning kiri sia kanan. Tani Melayu dan sia buza. Sama-sama kedebe lagu mana dia. Lepas tu dua-dua ni kau sari kau tewah. Taning dengan sia. Kau sari kau tewah, tewah kata nak tunjuk kata aku jadi boh bagi segoro. Tani kata segoro aku lama-lama dah aku duk kutik asyik dah segoro tu. Sia kata segoro ni hakku. Aku nak cara, aku boleh kuasa nak latih siapa jadi raja tak raja. Ni balah taning dengan Ayutthaya duk menunjuk kuasa atau aku ada kuasa lebih atas goro. Tapi mengikut Datuk Mogo sendiri dah. Mengikut Datuk Mogo sendiri ni dia ni tak ada nak kedua-dua. Dah. Tapi pada awalnya Datuk Mogo pilih nak ke taning. Atas dasar sama Melayu. Sama Melayu, pas tani duk dekat pula dengan segoro tu belayar star je siapa dah tani dengan segoro. Ayutthaya jauh lagi walaupun debe juga pun. Jadi Datuk Mogo ni tolak hak sia latih. Hak ni hak peling sikit dalam sejarah ni. Sia ya dakwa tu Datuk Mogo terima dan juga Datuk Mogo terima untuk jadi seorang raja bawah negeri Ayutthaya. Pandang-pandang sia ni. Sia pelik-pelik tu. Apa ni jadi hak yo belaka? Kok mana punya dakwa kata hak yo molek sud dunia. Jadi tuai bitel langit. Tak ada gamuk. Datuk Mogo tu dia tak ada pilih siapa tapi dia nak bersaing dengan taning sebab mulut dia ingat jasa daripada mula-mula dia mari tu dia hantar surat pergi taning dah. Untuk nak minta kawasan sebab Raja Hijau tu hakku. Maka apabila Datuk Mogo meninggal dunia pada 1625. Jadi Datuk Mogo ni dia mati ni pada tahun 1625. Kok mana ni? Kita nak cerita sikit. Pada zaman Datuk Mogo ni duk tengah ni pada masa tu Raja Hijau meninggal. Taning ni Raja Hijau meninggal, lepas tu naik Raja Biru. Apabila naik Raja Biru ni Raja Biru pun duk tengok juga. Hal lain pun cara gilah negeri tu. Boleh tengok sudut lek barat ni, lek goro ni. Goro pun mula ada duk gobah perut dah. Lagu mana lek ni taning pun duk minta sel, duk kena bayar. Lek ni pun sia.
duk kata nak latih ku kok tu koning jadi beragai habis. Deh. Itulah wak we raja Datuk Moga tu tahun wak agu mana deh. Patut tanding masa tu zaman pemerintah Raja Biru pun mari wak benteng. Wak benteng sutil lagi iaitu di Sekom. Orang panggil Kubu Laut Raja Biru. Orang Melayu kita, orang tani kita duk pergi banyak dah. Saya duk pergi berapa ratus. Berapa ratus di kampung dah duk pergi. Ada kena masuk ke Talincan duk di Sekom dekat dengan Natal. Duk ada lagi bakak-bakak kubu tepi patah panjang tu. 800 ambil boleh lah. Raja Biru kena mari wak situ sutil lagi. Tujuan je untuk nak teh barak. Sebab segoro dah tanding dikira atas segoro ni nak lagu mana ni? 15 hati tanding dengan segoro lah ni. Tak harap dah lah. Sebab sia pun duk cocok. Dia pun takut. Tanding pun takut. Ada satu hari segoro berat kalau sia dia. Maka tanding pitah dulu wak benteng. Ni biasanya orang tanding bijak ramai dulu. Takut jadi masalah dulu, pitah wak Kubu Laut lu Raja Biru. Deh, buat. Untuk salah satunya hal politik nak tahan ni. Deh. Lepas tu apabila Datuk Moga pula meninggal. Datuk Moga mati bila? Mati tahun 1925 adalah tahun pertama Raja Ungu naik jadi raja. Dia mari zaman hijau, lepas tu dia mati zaman Ungu. Jadi Ungu ni naik jadi raja pada tahun 1924. Bodoh setahun, Datuk Moga mati. Lepas tu lagu mana segoro Datuk Moga mati? Anaknya, namanya Sulaiman, menggantikan tempatnya. Jadi anak Datuk Moga tu nama Sulaiman. Dan nama Sulaiman. Sebenarnya Sulaiman ni, mak dia siapa? Deh. Tadi Datuk Moga. Sulaiman ni mak dia siapa? Mak dia ni pergi kacuh dengan Fok Bakonik Badrul Saleh tadi. Ingat apa ni? Segoro dulu. Jadi tu Sulaiman ni dia best sikit ni. Pak dia Datuk Moga wak segoro baru, lek mak dia ni lek segoro dulu. Jadi kata dia bakar dia besar. Lek pak dengan lek mak ni hak segoro dua-dua segoro dah. Sulaiman ni dah. Jadi anaknya Sulaiman menggantikan tempatnya. Jadi dia naik jadi raja di segoro. Sulaiman memegang kuasa ketika Senggoro sudah mulai kuat. Jadi kata Sulaiman ni naik jadi raja segoro, koh goro tu duk kuat pun molek. Duk naik goro walaupun tanding kiri sia kanan pun duk tewah nak debel ya dua ni atas goro tu ngalah aku duk naik caraku. Pada tahun 1942 Sulaiman. Tu dia. 1942 ni Sulaiman mengisytiharkan Senggoro sebagai kerajaan bebas dan tidak berada di bawah naungan kerajaan Siam dan kerajaan Patani. Kok mana? Tu dia. Deh. Jadi Sulaiman ni, anak Datuk Moga ni, hak bakar besar ni deh. 1942 ia istihar ni istihar umum lah. Kata Segoro adalah negeri bebas, kerajaan bebas dan tak ada duduk bawah siapa-siapa, sia ataupun petani. Tu dia. Tahun 1942 ni, kalau kita klik dengan order taning ni adalah zaman pemerintahan Raja Kuning. Dia ada cerita. Kok mana ni dia boleh Raja Sulaiman ni berani? Berani istihar kataku tak ada dua sia, aku tak ada dua taning. Kok mana Raja Sulaiman berani ni? Dia kira lagu ni. Raja Sulaiman ni, gana? Memerintah kerajaan Senggoro berdasarkan jenis negeri kesultanan. Jadi, boyo istihadah, lepas tu dia panggil dirinya sultan. Sultan iaitu meniru jenis pemerintahan kerajaan Utsmaniyah Turki. Kalau kita cek tengok pula kerana Sulaiman ni berani. Berani untuk nak berdepan dengan petani, nak berdepan dengan sia. Ayutthaya. Sebab
pada masa ni yo ada ramai fok-fok mari pada Parisi, mari pada Turki, mari pada Arab, mari duk di segoro. Dah di Taning pun ramai. Di Ayutthaya pun ada pok Syiah. Dah pok Parisi Arab duk berniaga pun ada, di Taning ramai lagi. Dah. Tapi di segoro ni ada satu grup tu lah demoning lah duk pangnya Raja Slemeh. Dia menggelarkan dirinya sultan. Lepas tu, menurut catatan De Choisy dari Perancis yang datang ke Ayutthaya dan mencatat hal kerajaan Senggoro. Tadi nak baca. Ada pula seorang, orang Perancis pula dah. Orang Perancis ni, dia mari di Ayutthaya, dia nak pergi ke Ayutthaya. Dah, lepas tu dia lalu ke Segoro, dia tulis hal negeri Segoro. Tapi kita nak tengok sikit. Kata kok mana Raja Slemeh boleh berani ni. Berani keluar tubik pada Taning. Kalau kita tengok belum pada ni, zaman pok dia ataupun zaman mula-mulanya Raja Slemeh duk mengetos Segoro dan juga zaman pok dia Datuk Moga ni duk jaga juga hubungan dengan Taning, tak mau jadi masalah. Sebab yo tak kalau Datuk Moga dulu dia berasa tu kalaulah kita Segoro sama Melayu sama Islam dengan Taning ni, begitu Taning juga ni dia boleh tahan dengan sia orang asing. Dia tak ya lagu mana pun Taning dengan Sia ni tak serupa. Kalau sama-sama duk neke tahya pun tapi Taning orang Islam orang Melayu. Sia ni kafir buza. Dia bukan orang Melayu tak kecil Melayu pun kita semua tak kong pula dah. Pakai tu nak pesaing ke. Kalau kira Datuk Moga nak pesaing sama Melayu lah. Dah. Sebahasa dengan kita. Tiba-tiba Raja Slemeh naik mari tak mau duk wah Taning ni, dia ada kisah dia. Kisah rianya dengan kerana pada masa tu zaman Taning ni duk bawah Raja Kuning. Lepas tu pada masa tu Raja Kuning duk jadi penyakit jiwa. Ingat tak sejarah-sejarah dulu ni Raja Kuning dia penyakit jiwa, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun tak naik kira bicara hal-hal negeri. Dengan kerana Raja Kuning tu perah dengan tok laki dia nama yang di Pertuan Muda Johor tu. Duk gila ke seorang penari nama Dang Sirak tu. Tak kelik-kelik ke kota, tak kelik tidur Raja Kuning, giwak kota suku duk di Kampung Temangi, Mok Mawi tu. Ning hawawi sebabnya seorang raja, seorang tino lah. Mereka kata, untuk laki duk gila ke orang lain, dia perah. Bawa perah dah, dia jadi raja gong. Itulah wawi Raja Kuning ni jadi peleng. Keluar diri tubik pada istana nilam di Kesik, gido oleh kebun bunga dia di Bero ni, kebun rangkai raksi. Ning wakwi negeri-negeri Melayu kok lain jadi negeri-negeri daerah 42 T, negeri hok bawah Taning jadi beragam ni. Sebab nak kira cara negeri raja tak ada, nak kira agama raja tak ada, emosi tak ada, arung raja perah. Perah tok laki dia talah bihan negeri ni. Ni dah negeri Tino ni kena ingat. Deh, siapa ambil orang Tino jadi pemimpin ni kalau hati keras sungguh pebatu pore jatel lah. Tapi orang Tino ni siapa cak perah ni, sosok apa? Sosok kata apa? Aku tak mau apa dah. Macam jak you kun dia lah. Macam yak you kat kerai lah. Orang Tino. Jadi pemusah tu dah lah. Kena dah Islam kata apa ni Syiah Islam ni. Deh, pemerintah yang tertinggi ni, pemimpin ni kena jatuh. Sebab hati orang Tino ni dia mari cak yo perah yo sakit hati tu jadi pore gila masa tu lalu dah. Ni bukan nak kata orang Tino lah, kamu duk murih tu, kamu orang Tino tu tengok jarah saya ni lari pergi bukan. Tu ya jarah dulu dah. Dah kita kena usaha gagah lah kita jadi ibu-ibu ni. Dah. Jangan lupa Taning kita pun hebat ni sebab zaman Raja Tino. Kau kata orang jatuh tak ada lah kau tu. Duk mana orang jatuh debel-debel. Siapa ke Tino mengetah pak orang di hijab biru ungu ni zaman Tino juga. Habis tu nak jatuh Tino pun hak kerah-kerah. Tapi hak takutnya zaman perah tu. Perah ti tu dah. Dia tu laki tak apa dah boleh bini pak. Kita orang Tino tak boleh. Waktu duduk sakit hati tu. Sang kita duk royak lagu tu kita tak Allah mu. Dia tak mahu ke bercerah cari lain. Cerah ni guna keji juga dah. Nak cerah tu kena kecek kira dulu. Payah juga nak kecek tu. Tapi mudah atas kuning tu lah. Jadi apabila kuning jadi masalah, Raja Sakti di Kelantan pun mula nak tumpik akan tak sih. Tak mahu duk dengan Taning suruh pindah kota dah. Kerajaan Taning besar ni badai. Ngapa tak lagi dah Taning nak bawa negeri-negeri lain lagi pindah ke duk Kelantan lah. So, Remeh pun beragam. Remeh Tok Nik tu. Raja Kota Baru Remeh tu.
Ada berasa juga ngapa taruh lagi dah kita boh kita ni. Dah tu boh kita tak bersorak dah. Boh kita jadi penyakit lagu ni. Susah negeri kita. Remeh pun mari dalam pemikiran nak buat negeri suku. Tapi bukan kata yo bercita ni, bukan kata yo tak cok Raja Kuning, bukan. Tapi dengan keadaan orang duk mengetoh jadi lemak dah. Yo mikir juga sikit lagi beragi negeri kita ni kalau tok nebel duk lagu ni. Tak ada padu ke rakyat. Duk penyakit ngongek-ngongek misal tu. Tak ada kira apa dah negeri kena pilih lah dah weh. Nak pilih tak leh kena peseng bakar menurung-turung. Menurung dah. Apa kita kena buat suku dah weh nak nebel suku. Lagu tu. Maka Sulaiman ni dia keluar tu baik. Dan juga dia berani juga istihar ni sebelah lagi Sia ni masa tu Ayutthaya nama Somdet Pranarai. Jadi Somdet Pranarai ni orang suka menego. Sayangnya orang putih banyak Somdet Pranarai. Tapi Sulaiman pun sayang juga dengan orang putih pun, dengan orang Arab Parisi, tapi dia rasa pun dia boleh tahan. Dengan dua-dua di antara Taning dengan Sia. Sia jauh lagi lama ke nak mari, Taning duduk dekat. Apabila Sultan Sulaiman, dia latih diri jadi Sultan Sulaiman, dia keluar duit pada Taning, pada masa tu soraklah Hak Taning sebab des goro tubik pada Taning ni dia akan buat akibat orang-orang lain lagi pun nak tubik. Contohnya Terengganu. Itu Kelantan, Remeh, Negeri Sai. Dua-dua ni Remeh dengan Sai Teluban ni akan tubik lah. Kata kita tubik atas buat negeri suku, kok mana ni? Dan maka pihak-pihak menteri di Taning pun kena cepat-cepat untuk nak ukar masalah ni. Dan maka hatta sekumpulan askar Taning pergi serius goro. Tak boleh buat main ni, kedai bel doa mun dia. Mana tu dia istihar jadi bebas dah, dia tak kena bayar apa orang Taning ni jadi negeri suku dah lah. Seperti Taning dengan Kedah ni negeri suku dah lah. Jadi kata Taning pun hatta askar pergi perak segoro, lepas tu pergi duk musuh di Cenok tepi laut. Pergi duk musuh di Cenok tepi laut tu dia. Pada masa tu bandinglah kata askar Taning 4 orang duk lawan dengan askar goro seorang. Sama Melayu ni. Ni tak sok kecil Sia tak ada. Tak ada sakut apa dengan Sia. Ni negeri goro Melayu. Dah. Askar Taning 4 askar goro seorang. Gomo. Banyak 4 bulan tak sudah. Dah. Maka kau duk serai, kau duk belawai dua warning ni. Segoro ni dia berani istihar ni. Apa? Belum pada nak istihar ni, segoro ni dia sudah lengkap dah. Buat benteng kau besar, buat pagar kau tinggi, kemah molek, mudah hatak nak serai tak boleh dah. Buat benda benda besar-besar pula tak atas pagar kota. Dia kata mudah tu dia buat alat siap dah ni, sudah dah, boleh dah. Dia istihar tu benda Taning. Jadi Taning duk pergi di Cenok dengan segoro ni dah. Sampai dengan 4 bulan pun tak boleh nak patah-patah segoro lagi. Banding goro sore Taning 4, Taning jadi tarak kau tu lemah benar. Akhirnya dia pokok Taning kau sehari kau tarak nak pergi tes goro tu, nak ajar sikit nak tubik pada Taning tu lah dia. Akhirnya bekale make Taning ni hatta mari lambat. Jadi masalah sama Taning. Duk lemak dah, tak stabil dah, raja pun tak ada dah, raja duk jadi perah tu. Dah. Ni pakat tuah menteri hari ni. Lepas tu bekal makan pun jadi lama pula. Lagu tu dia pemimpin tak kuat ni dia buat tak stabil dah. Butuh bekal makan, maka pok-pok tu pok-pok duk nanok dalam kai askar Taning tu kena rubuh nanok nasi. Lepas tu gau dengan nyu. Gau dengan nyu kering, lepas tu gau dengan budu. Ning, ibu-ibu, bapa-bapa nak cerita sikit kita tahu, ninglah asal usulnya nasi kerabu. Nasi kerabu kita duk makan pagi-pagi tu. Seolah supa dengan nasi wika itik, supa dengan nasi wika kucing sebenarnya. Sebab kalau kira orang luar negeri Melayu tempat lain tak wani makan, kalau tak kenal semua. Nasi kerabu ni budaya Taning ni bukan budaya Melayu. Melayu tempat lain tak kenal nasi kerabu dah. Bukan hak dia asal. Orang Taning, orang Kelantan makan nasi kerabu. Dah. Mek nasi, buah budu, sama nyo, sama ikan, gau makan. Sama dia nasi kucing tu buah.
Jadi nasi ning ni, dah mulanya zaman ni jadi asal-usul nak jadi nasi kabu ni. Iaitu timbul pada zaman musuh di antara Taning dengan Segoro. Taning zaman Raja Kuning, Segoro zaman Sultan Slemeh. Boleh jadi timbul nasi kabunya dengan kerana daripada rekod orang-orang duk menanak dalam kai tahang Taning tu untuk nak ukar masalah bekale tak ada. Bagai-bagai lauk tak ada nasi aja gau nganyo dengan budu. Lepas tu belakang-belakang pula lah baru jadi sama ikan, bo jamerung kita lah ni boh ming lah, boh pak lah, boh lado benar lah, boh po. Jadi jangan. Siapa hari ni makan nening askar-askar duk musuh di Taning dulu tu, jadi makan tradisi orang Taning siapa hari ni sedap lah. Jadi kita nak pergi kijau pagi-pagi nasi kabu, yang mudah apa-apa, gau-gau pergi. Kijau. Klik. Belum ni petai boleh jual dah. Nak makan kasih kabu boleh dah. Siapa jadi nak jadi makan ni budaya kita. Sedap sungguh dah lah ni. Tak ada apa lah. Tapi tu asal-usul. Boleh royak kau orang lagi. Ni contoh bila kita kenal nasi kabu. Tu boleh royak tu. Ia timbul pada masa ni. Lepas tu masa ni tak sudah di antara Taning dengan Goro ni, siya pun wak peraik dah lah dia. Siya wak peraik dah. Dia hantar orang dia buat supaya jadi orang tengah. Ni hak politik ni. Kalau kita nak pandai politik ni dengar hak malam ni banyak. Dia hantar orang tengah lagi, lepas tu buat pura-pura kata bertilah mung Taning dengan Goro pada duk gomo hang dua ni. Aku minta sungguhlah orang pun nak lalu kok ni pun banyak lagi. Masya-Allah belaka dengan fak mu duk pergi di sepadan ni. Dah. Jadi si ye ni wak super praik ni sebenarnya Taning dengan Segoro je best tengok apa duk gaduh apa. Jadi kok mana wak jadi super wak tengok bagi dah jauh ke gitu kan. Tapi dengan si ye wak tu bet lagu tu ni ia menunjukkan kepada orang putih, orang Segoro diri hak tak faham sangat dan juga orang-orang hak mari duk nego di luar negeri ni nampak kata si ye hak the best benar. Budak bukan masalah fak duk gomo. Gambar. Ni cara politik ni kena pandai lah main ni. Dah politik nak tunjuk ke orang dunia ni dia nak tung straight. Dah. Apa ni supaya contoh dah. Hak benda hak molek dah. Apa ni hak mati di hutan jelor. Dah. Orang ramai dah. Orang ramai lah bakal usul mayat ke kubur, lepas tu bakal takbir, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, takbir. Misal tu jadi merdeka apa ni? Merdeka, Allah Akbar, merdeka, Allah Akbar, merdeka, Allah Akbar. Isu ni nak siapa orang sini, nak siapa luar negeri gambar. Orang sini kaduk kaca-kaca ni sebab nak menoning. Syahid itu cerak dah. Dia motong tamu kata merdeka, saya kena igat. Lah saya kena igat lah. Beribu orang duduk sekali pada masa tu. Igat pun tak muat dah go. Lepas tu, mati syahid, mati tak maning pun saya tahu dah. Tahu dah kata apa lagu mana. Bonok lahang kata merdeka tak berani. Dah. Dia kalau dengan ramai-ramai. Ni contoh lah saya nak contohkan istilah ni. Kata merdeka, Allah Akbar, merdeka, Allah Akbar, merdeka, Allah Akbar. Ayo macam tu. Ni tak kena duk takbir kata sore ya Allah Akbar banyak takbir. Jadi sikit kok apa dah. Cuba tukar jadi dua kalimah ni nak tahu mana. Dah. Isu ni dia belopak panggil. Hak nampak isu kata orang semangat ni dia belopak. Gitulah. Ni contoh baik sia ke panggil ni. Hargano sia dia pandai. Waktu orang tengah mari untuk nak menunjuk ke orang. Pahala lagi pun sia pun pandai lah gambar-gambar muka gubi tu. Dah, soyok dosa. Kita soyok ni terbaik di pebawai. Agak juga. Dah. Maka De Choisy, seorang Perancis ni, dah, dia tulis Segoro atau mana? Pada 1642, ada seorang Melayu yang memerintah di Segoro. Ni nak bukti kata Melayu, apa ni, Segoro negeri Melayu. Ada seorang Melayu yang memerintah di Segoro dan telah memberontak menentang kerajaan Siam. Raja Melayu itu telah membina kubu pertahanan yang kuat. Ini nih. Serta pintu dan bilik peperangan.
beliau mempelawa para peniaga asing supaya datang berniaga. Pihak tentera Siam telah berulang kali memerangi negeri ini tetapi tidak berjaya. Kemudian Raja Melayu ini menggelarkan dirinya sebagai Sultan Negeri Senggora. Ini surat orang Perancis. Surat orang Perancis ini orang Faransai. Dia tulis kata ada seorang Melayu duk meretah di Segoro. Dia berontak Gajah Asia. Bila dia berontak Gajah Asia apabila dia bening dengan Taning. Jadi Taning tak ada pihak bening pihak lah. Taning pun cemuh dah, tak rak dah kaca nak buat Segoro pun, maka Taning terpaksa lepaskan. Lepas pada timbul nasi kabur lah tu. Baru nasi kabur apa dah, Taning kata, tak apa nak buat talih dah ni. Kita pun tak rak dah kalau kaca pun. Maka Taning pun lepas Segoro merdeka. Tubik pada Taning, maka Goro pun kara daerah lalu lah. Maka ia ada negeri suku lah. Lepas pada ni Taning ni hanya jadi sain dia lah. Jadi negeri jiran dengan Goro. Seperti mana Taning dengan Kelantan lah. Taning dengan Kelantan, Taning dengan Goro. Lagu tu dah lah. Hubungnya ia pun gitu-gitu dah lah. Bukan negeri duk bawah jajah Taning dah. Yeah. Tetapi jangan terlupa kata Taning ni sepada dia ni duk di dekat dengan Goro dah. Duk di Natap tu. Duk di Konmit tu. Bermaknanya masa kita dah kecek ni, cenok Nawi sebaya tiba hak Taning bukan hak Segoro. Masa kita dah ojak, walaupun Sultan Sulaiman Shah ni keluar tubik pada Taning dah pun, tak ada kena bayar ke Taning dah pun, cenok tiba Nawi sebaya ni bukan hak Sultan Sulaiman. Masa ni hak Raja Taning. Ni ojak wibhel tu. Jadi Pak Ampel deh learning ni. Dulu ya dua ya, ya panggil negeri Tiba dengan negeri Cenok. Tiba ni Tiba sebaya, Cenok Nawi. Dua negeri ni Gajah Melayu ni dia duduk bawah Taning. Pah dua negeri ni atau pak daerah ni si Ampel ni baru mari duduk Segoro baru je. Baru mari duduk Segoro jamai racakan hisam dah. Si heret wi ke Segoro. Pas Segoro bangsa tu bukan zaman Sulaiman ni dah. Segoro ada royak atau boleh Cenok Tiba Nawi sebaya tu zaman Cina duk mengetah dah. Ni kena faham molek cerita ni masa pernah habis dah. Nah, nak wibih kita faham nama belik tu. Maka maka dia royak atau dia tulis ni sebab dia duduk di Ayutthaya. Dia kata Raja Melayu di Segoro ni berontak Gajah Asia. Gajah Melayu bina kubu tehe yang kuat. Buat pintu, buat bilik perang. Lepas tu dia duk pelawar-pelawar orang pedagang asing, orang luar negeri suruh mari nego dengan Segoro dia. Jadi kata dengan dia buat lagu ni pihak siye diri, pihak Ayutthaya ni, beberapa kali, berulang kali ni dalam 4 kali dah mari serai Segoro Sultan Sulaiman. Tak benar-benar. Hatu Sulaiman dia kosdak tu, dia tubik pada Taning dah. Siye buat supaya dia tengah. Tiba-tiba siye mari serai Segoro pula dah. Tu perangan dia. Mari serai beberapa kali pun duk benih sokmo Segoro. Segoro benih sokmo. Tu kau sedap dia. Sultan Sulaiman menjadikan Senggora sebagai pelabuhan bebas yang sangat diminati oleh para peniaga asing dan menjadi pusat pasaran perniagaan yang maju. Taning pun ada jadi pusat nego juga. Tapi Segoro pun naik pula setil lagi jadi pusat nego juga. Syarikat perniagaan asing yang berpengaruh pada ketika itu ialah syarikat British. Jadi orang putih yang mari nego banyak sekali dengan Segoro ni adalah orang British. Orang Inggeris. Yang lain dengan Taning. Taning yang nama satunya Belanda, 2 Portugis. Dan 3 Sepanyol. Kalau British ni tak banyak mana dengan Taning. Segoro ni banyak orang British. Pertapakan syarikat British di Senggoro ini dapat dilihat dalam surat laporan yang dihantar dari Patani kepada syarikat Hindia Timur Belanda di Batawi bertarikh 14 Mac tahun 1980. Ada surat hak syarikat. Walaupun Segoro ni tempat hak British banyak, British duk nak nego, tapi pusat bagi orang British duk Taning juga, bukan duk di Segoro.
Duk ditanding belaka Belanda, Perancis, Portugis, Sepanyol, Jepun, Jawa. Orang British ni duk tanding. Dia tanding negeri besar. Negeri maju dah, lama dah. Goro je baru duk naik. Panggil dah. Deh. Lepas tu, surat dia ni, dia tulis kata, surat laporan yang dihantar dari Tapatani. Dia buat di Petani. Buat surat di Petani, hantar pergi kepada syarikat dia duk di Betawi. Di Betawi duk di Jakarta, di Indonesia. Itulah. Dia tulis ke mana? Cerita dia. Pihak British telah pun membentuk gedung perniagaan di Senggora dan menghantar pekerja untuk menolong Senggora dengan mengadakan kubu pertahanan yang kuat untuk mencegah serangan Siam. Jadi dengan Senggora ni baik dengan British, dengan orang putih untuk nak berniaga. Sebab orang British nak baik dengan Tani, nak rapat dengan Tani tak boleh sebab ada masalah bakal lain duk dah. Maka British ni kita berapat dengan Senggora. Lepas tu British ni lah hajar Senggora wak berdeh besar. Atas ada pakat dengan Fort Senggora wak kubu-kubu benteng besar-besar. Untuk apa? Untuk mencegah serangan Siam. Jadi Senggora ni kacau wak bana besar di Hua Kaudeng. Wak benteng, wak pagar ni tujuan dia untuk nak tehe siye. Bukan tehe tanding. Sebab Senggora tak ada masalah pun dengan tanding. Boya tu baik dah tani pun mari sangsong itulah dia mau nak cerah. Tapi dengan siye ni seteru dia. Goro kata siye ni seteru dia. Tujuan dia buat pagar besar-besar ni untuk nak tahan siye. Sebagai kerajaan yang maju dan bebas, Sultan Sulaiman mengeluarkan mata wangnya sendiri. Segoro ni pun no ya tu boyo jadi negeri sendiri dah. Sulaiman pun pergi benih dah dengan petani sekali, dengan Segoro, dengan siye 4 kali. Negeri Segoro zaman Sultan Sulaiman ni waktu baik mata duit sendiri. Orang panggil duit Senggora. Iaitu mata wang negeri Segoro dah. Sultan Sulaiman mangkat pada tahun 1998. Zaman kuning tu juga. Kuning zaman itu lama. Mati Sultan Sulaiman dan digantikan oleh anaknya. Anak Sulaiman pula. Anak Sultan Sulaiman pula nak diraja, Sultan Sulaiman. Nak diraja. Cucu Datuk Moga lah. Nama apa? Nama Mustafa. Mustafa. Sebagai Sultan Kerajaan Senggora, orang yang ketiga dah lah. Datuk Moga. Mati Datuk Moga, boleh ke anak dia, iaitu Sultan Sulaiman, yang duk cerita tadi. Lepas tu mati Sultan Sulaiman, boleh ke anak dia pula nama Mustafa. Sultan Mustafa mengebumikan ayahnya di Hua Kaudeng. Iaitu kubur jadi isu baru ni, dia mau pergi katak Batu Nese tu deh. Ada tu isu ni. Kubur Sultan Sulaiman dah. Pada batu nisannya ditulis dengan tulisan Melayu Jawi. Berbunyi, Almarhum Sultan Sulaiman Shah, Raja memerintah Negeri Melayu Senggora. Di batu nese tu tulis dengan akar Jawi Melayu ni. Katanya, Almarhum Sultan Sulaiman Shah, Raja memerintah Negeri Melayu Senggora. Baru ni jadi isu besar. Kata ada orang mari duk katak batu nese, lepas tu cabut tahap. Batu nese hak tulis akar ni. Tulis akar apa? Tulis akar kata, Marhum Sultan Sulaiman Shah, Raja memerintah Negeri Melayu Senggora. Tiba-tiba dia mau pun jadi isu besar, igak boleh jatuh tu. Tiba-tiba dia mau kata gila, dia mau kata jadi adik tahan. Boleh tengok cek dah ni, pelik-pelik ada udai belakang sebalik batu ni. Habis tu malah nak kecek banyak tu. Mudah kali kecek mudah-mudah kata tak ada gila deh. Dia ni. Ada orang suruh untuk mari cabut. Sebab ni bukti tanah kata negeri Melayu Segoro. Deh. Kerajaan Segoro pada zaman Sultan Mustafa berada pada kemuncak kemajuan dan kemakmuran. Raja yang ketiga lah Mustafa ni. Majulah Segoro dah. Keadaan ini telah menjadikan kerajaan Siam, Ayutthaya, berusaha untuk memerangi dan menguasainya. Bos Segoro kau maju, kau hebat. Raja Siam, Ayutthaya, usaha lagi nak mari serang. Kau nak pula. Kau nak kau tambah. Deh.
Atas perkembangan inilah maka Sultan Mustafa bersiap sedia menghadapi. Raja Mustafa pun tahu dah. Negeri yo kau maju, kau hebat. Sia pun kau cakkan kamlang gapo, wak askar yo untuk nak turun mari serai goro pula. Keadaan ini dapat dilihat dalam surat utusan daripada Samuel Port yang ditulis di Senggora kepada Richard Burnaby yang berada di pejabat syarikat di Siam. 22 Januari tahun 1979. Jadi kata Haning ni. Kata sia duk nak serai segera, jamin Sultan Mustafa pun duk wasiat segera, orang putih, orang British hok duk di segera, wak surah tagi ke saya orang putih juga hok duk di negeri sia. Dia kata mana? Raja Senggora telah melengkapkan negerinya dengan kuat. Bedil meriam yang besar dipasangkan di atas bukit. Persiapan dikuatkan dalam mempertahankan negerinya. Kerana tidak diketahui bahawa bila koh kerajaan Siam akan datang menyerang. Ni bukti jelas. Jelas benar ni. Nak tahu? Pergi buka di Museum London di British ada tulis tanggal 22 Januari tahun 1979. Lama mana dah? Deh, siapa yang tulis? Dia namanya Samuel Port. Hatta ke siapa? Hatta ke Richard Burnaby. Dia kata, Raja Segoro duk siap sedia dah negeri jo dengan kuat. Bedil meriam besar-besar tu pasal dah duk atas bukit. Ni. Oh, tahu ke saya duk pergi tu. Oh, lah ni orang Melayu kita ni bila dah 50% lebih dah kapung hok pergi. Saya duk bawa pergi. Maka kapung mana tak gigi lagi tengok sebelumnya nak punah dia nak buat musnah. Deh. Mari tengok kesel tempat-tempat jarah ada sebut goro ni duk molek-molek lagi deh. Terpasal atas bukit. Persiapan kuat dalam nak tahan negeri. Dah tu duk kuat benar nak tahan negeri tu. Kenapa kasih dia buat aku tu? Dia tulislah. Dia kata kerana tidak ketahui. Sebab tak tahu kata bilanya Gajah Asia nak mari serai. Dia duk beringat semua. Kena beringat semua. Sebab dia kata Sia nak mari serai semua. Nak beringat. Kita ni buat galai. Dia tahu dah zaman duk musuh. Dah. Orang duk keliling. Dah. Dia buat galai. Kau tu ni tu dah kena serai tu. Kena siap semua. Nak habis dah sikit lagi dah. Nak ganti hak tu sikit. Dah. Tak ada banyak dah. Dalam suasana hubungan tegang antara kerajaan Siam Ayutthaya dengan kerajaan Senggora, Raja Siam melantik seorang Muslim yang bernama Mahmud dan dikenali dengan nama Prayaram Decho sebagai Raja Nakhon Si Thammarat. Beliau diperintahkan menyerang negeri Senggora. Dalam keadaan lagu ni, Sia ni pandai pula main politik pula dah Sia ni. Dia ni politik sungguh-sungguh. Sia ni latih orang Melayu jadi Raja Segoro pada masa tu. Sebab Raja Segoro kau tu luar. Dia hak dulu mati. Sia latih orang Islam pergi jadi raja di Lega. Namanya Mahmud. Nama tamneng dia hak Sia winya Prayaram Decho. Beliau diperintahkan menyerang negeri Senggora. Bawa jadi Raja Segoro, Raja Lega dah. Kamsang mula-mula Raja Sia suruh pergi serai Segoro. Hak Raja Sultan Mustafa ni lah. Pada akhir bulan Mac tahun 1980, tentera Siam di bawah pimpinan Prayaram Decho mengepung negeri Senggora dan berikutnya berlaku pertempuran sengit. Suasana pertempuran ini digambarkan oleh De Choisi dalam catatannya seperti berikut. Jadi Prayaram Decho ataupun nama Mahmud orang Islam bakok Ayutthaya tu hatta mari jadi raja Lega. Deh, Raja Sia pun suruh Mahmud tadi tu pergi serai Segoro. Jadi dia pun bawa askar dia mari serai, mari kepung negeri Segoro. Lepas tu masa duk kepung, duk berdiri, duk musuh kuat tu, De Choisi, orang Perancis yang duk di Segoro, dia tulis pula dah hak tu. Kita boleh baca isi-isi hak soh-soh sungguh dah. Jadi dia kata ke mana?
Kerajaan Siam telah menghantar angkatan laut yang terdiri daripada kapal perang dalam jumlah yang banyak untuk memerangi negeri Senggoro. Pihak kerajaan Senggoro berusaha mempertahankannya dengan penuh kemampuan dan akhirnya berlaku pengkhianatan oleh penjaga kubu pertahanan dengan memberi kesempatan kepada tentera Siam. Aku tak boleh baca dah weh. Memasuki ke dalamnya. Ni dah tak boleh baca ni. Baik berhabis tu. Cari sikit. Cari ni. Orang Perancis ni cerita. Kau duk pergi kuat tu. Pergi kuat benar. Dah. Sia nak buat apa tak boleh. Segoro je kuat je hebat. Pagar je tinggi. Benteng je tinggi. Benda besar je ada sampai ke atas bukit. Dia kata ke mana? Dia terkajak SY hatta angkatan, hatta askar dia mai series Segoro ni dengan kapal perang banyak-banyak betul lah. Dah. Pihak Segoro pula usaha nak tahan dengan kuat. Tapi akhirnya Segoro ni pun kalah juga dengan kerana apa? Kalah dengan sebab apa? Alamu. Ni orang Perancis tu lah ni. Dia kata berlaku pengkhianatan. Ada hening. Ada tali barut. Ada saisek. Ada munafik. Hak ni dah ni. Habis kata kalau tengoklah kita ajarah tani dulu, suruh bunuh orang kenak dulu daripada kafir. Musuh dia mari tu, bunuhlah anjing hak dah tu. Hak ni pok kenak. Sebab kalau betul-betul gomo benar tani. Mai serai depan rumah. Kita orang tempat teh. Tapi halah sebab ada orang kenak. Ada orang buka pintu lah, orang makan duit lah, orang kotuk ni lah. Segoro pun dimaki tu juga. Jadi segoro ni, apabila ada orang khianat tu, maka tentera Siam yang sudah berada dalam kubu itu membakar dan melemparkan api ke dalam kota yang menyebabkan berlakunya kebakaran pada kota dan istana. Selalu dengar. Dia pun lepak api ke bakar kota. Dalam suasana kucar kacir inilah pihak tentera Siam masuk menyerang kota Senggoro dan dapat menguasainya. Kemudian tentera Siam telah menghancurkan kubu pertahanan, kota, istana dan semua bangunan rumah sehingga yang tinggal hanya tanah sahaja. Tindakan ini dibuat supaya tidak timbul lagi penentangan dan pemberontakan daripada negeri Senggoro itu. Jadi boyo guna orang kenak dah. Orang goroh dirilah hak kenak tu. Dia buka pintu duk tali barut dengan sia tu. Buka kota sia pun lepak api bakar kota nyalah bih. Dia kata rumah-rumah orang kota raja istana bakar nyalah bih. Hak tinggalnya tanah saja dia kata. Makna tak teruk benar. Kalau kira kat Segoro ni kena bakar teruk lebih ada taning lagi. Tapi taning ni dia ambil rasakan tining dah. Goro ni dia ambil Ayutthaya lagi. Kena bakar teruk benar. Dengan kekalahan tentera Senggoro, tentera Siam di bawah pimpinan Praia Ramlecun Islam juga. Jadi Raja Lega menguasai Senggoro. Kemudian dikeluarkan perintah supaya semua yang terlibat dalam angkatan kekuatan dipindah dari Senggoro. Boyo benar dah dengan Segoro tu deh. Payaram Deco tu ambil orang Melayu di Segoro tu. Behang ni orang duk tanya ni. Kok mana zaman dulu Segoro ni negeri Melayu. Gini tak ada tinggal seorang bau. Hak dah dia kecek sia saja dah. Apa kok mana negeri ni enggak habis apa kat orang gini. Ni cerita dia ada sini. Sebab apa? Mereka yang berumur 60 tahun ke atas ditempatkan di negeri Cahaya. Yo kutek ambil orang habis jalan Segoro, orang hak umur 60 ke atas, muak-muak nak kapal perahu, gitok di Cahaya. Jadi kampung Segoro duduk di Cahaya ni, Cahaya Surat Tani. Di Pumriang. Manakala yang belum berusia 60 tahun, orang hak 60 tahun ke bawah dibawa ke kota Krungsi Ayutthaya. Dia tak mahu pergi orang tua dia aku mati lepas tu kena. Nak buat apa tua-tua dia nak berkali parik pun tak boleh takut dah. Maka orang 60 ke bawah heret orang nak pergi Ayutthaya semua, 60 nak ke atas gitak di Cahaya.
Dengan itu, Sultan Mustafa dan adiknya. Sultan Mustafa ni ada adik dua orang. Iaitu namanya Hasan dan Hussein. Nama molek. Nama Hasan dan Hussein. Dah. Lagu mana ni? Dibawa ke Krungsi Ayutthaya juga. Jadi Sultan Mustafa kena igak, Hasan dan Hussein adik dia dua orang pun kena igak juga. Memandangkan kemampuan dan pengaruh mereka masih kuat dengan suasana politik yang ada pada ketika itu, Sultan Mustafa dilantik sebagai Raja Negeri Chaya dengan gelar Prakyasi Wik Chai Songkram. Jadi yang ambil dah tu dah, dia 3 orang dah. Sultan Mustafa. Lepas tu dia ada adik 2 orang nama Hasan dan Hussein. Jadi dia ambil Sultan Mustafa ni sebab dia kata apa? Sebab dia pengaruh dia ada. Pengaruh dengan orang putih, pengaruh dengan rakyat. Maka dia tak bunuh. Dia ambil Sultan Mustafa gitak di Chaya, lepas tu we jadi raja di negeri Chaya. Chaya di Surat Thani ni lah. Manakala adiknya Hussein dilantik sebagai penolongnya dengan gelaran Praksiraja Songkram. So, adik Sultan Mustafa nama Hussein. Nama Hussein ni wigi jadi rong pura lah dia kata dia. Wigi jadi timbale raja tadi di Chaya ni. Dia wasiye dah lah. Dia tak gelaran namanya Praksiraja Songkram. Dan dikenali dengan Raja Muda Hussein atau Tok Muda Hussein. Raja Muda Hussein hodok di Chaya. Sampai hari ini ada lagi lah kampung-kampung keturunan hak segara tu hidup di Chaya. Demo ni pandai tenungkai setera gapo wak bato, wak telur masing semua mari sini belaka. Telur masing segara kai kem Chaya tu mari sini lah asal. Lepas tu pada 1687 Raja Muda Hussein dilantik pula sebagai Raja Negeri Patalung dengan gelaran Prakya Cakri. Raja Muda tadi hok jadi timbale di Chaya tu, sia latih pula dia jadi Raja Patalung. Namanya Prakya Cakri. Manakala Hasan, seorang lagi nama Hasan ni, dilantik sebagai Panglima Angkatan Laut bagi Kerajaan Krungsi Ayutthaya. Sia ni panas sungguh. Dia musnah, dia bakar bidah segala, tapi dia tak bunuh. Hak ni dia ambil bakar hijau. Hak nama Hasan ni dia dilantik jadi metak. Jadi metak laut. Pergi ikut oleh perahu tu lah. Lepas tu dia tak gelar dia namanya Prayarat Cebangsan Seni. Ni orang mula-mula nama Prayarat Cebangsan ni. Prayarat Cebangsan Seni. Beliau juga dikenali dengan Laksmana Hasan. Walaupun begitu lagu mana? Pada tahun yang sama, tahun 1687, Laksmana Hasan dihukum mati. Ya tak dah dah. Mek Hasan tu adik pada Hussein, adik pada Sultan Mustafa segala tadi tu jadi tentera dia. Tapi akhirnya tahun 1687 ni, Laksmana Hasan ataupun Prayarat Cebangsan ni mati. Kerana dihukum mati kerana bekerja sama dengan Prakyara Mdecho Mahmud Gajo Nakhon Si Tamarak dalam gerakan membebaskan negeri Nakhon Si Tamarak daripada kerajaan Krungsi Ayutthaya. Kok mana? Hasan ni Hosia Latik dah tu yogi pakak dengan Ramdecho dengan Mahmud. Mahmud ni hok jadi metak sia dengan serai segoro tadi. Jadi dua-dua ni kena paksa belaka. Untuk demo ni dia berontak lawan sia. Jadi itu dua-dua orang ni kena hukum bunuh. Kita jangan belik dengan Prayarat Cebangsan hok mari seretan ni. Sebab Prayarat Cebangsan ni yo nama tamneng. Yo orang ramai lah. Nama tamneng metak re Islam. Hok udah sia Ayutthaya. Bahwa ni mati, yo ni pula jadi Prayarat Cebangsan. Bahwa ni mati, yo ni pula jadi Prayarat Cebangsan. Jadi Prayarat Cebangsan banyaklah. Dia pasang A, Prayarat Cebangsan B, Prayarat Cebangsan C, Prayarat Cebangsan D. Kata lagi lah. Dia nama tamneng. Tu. Namun begitu, jawatan ini dikekalkan tetapi dikenali sebagai Prayarat Cebangsan sahaja. Tak ada sini dah lah.
Gelaran ini adalah jawatan tertinggi dalam Angkatan Tentera Laut Kongsi Ayutthaya dan disandang oleh keturunan Hussein dan Hassan. Selamai 10 orang keturunan mereka memegang jawatan ini dalam tempoh 170 tahun. Lepas pada itu pula, keturunan Hassan dan Hussein inilah jadi besar-besar. 170 tahun pula. Jawatan ini berakhir pada zaman Rama III. Jadi, jawatan ini habis zaman Rekan Tisam. Kerana habis zaman Rekan Tisam, kerana zaman Rekan Tisam tu zaman musuh Tengku Muhammad Saad ataupun musuh-musuh bisik di antara Kedah dengan Taning 7 negeri. Ya sebab lepas pada Goro jatuh lah 40 tahun, Taning jatuh. Lepas ni zaman 7 negeri. Mudah-mudahan kata lepas pada perang 7 negeri, perang zaman musuh bisik Kedah Taning ataupun zaman Syekh Daud, zaman Syekh Abdul Somad itulah, barulah sia ambil tak kawasan ni, daerah ni ke Segoro. Segoro kau tu Cina. Moga lepas pada Sultan Mustafa Hassan Hussein negeri Segoro kena bakar habis dah ni. Maka Segoro tu sia latih orang Cina jadi raja Segoro. Mula-mulanya nama Witia. Witia. Lepas tu zaman Tun Buri latih Chin Yang Se Hao. Namanya Luang Suwan Kiri Sombat. Ni fohok bako keturunan nak Songkla tu. Bawa manggil Sekan Tisam tu tukar pula tak nama raja dia nama Prayawi Chin Kiri. Demo ni Cina belaka. Pas Cina fok ning lah. Ni tak sakut pun dengan Segoro dengan Raja Melayu dah. Cina fok ning lah ada manggil tos Segoro ni. Dia pindah kota daripada Hokkaido lakoh ai duduk di Segoro hari ni. Lepas dah tu dia morning lah buat isu kuat dengan Taning. Pindah Taning buat gapo dengan Taning dengan Kedah sama dia. Kedah dengan Taning duduk bawah ni. Lepas tu buat Kedah Taning lawa-lawa. Lepas dah tu untuk nak teher sepadan Segoro sebab sepadan Segoro dia duduk di Cenok ni dah. Dia duduk di Natak ni. Dekat dengan Goro, dekat dengan Bandar Goro. Maka sia pun ยกเมืองเทพาและชนะให้แก่สงขลาแต่บัดนั้น Jadi Segoro duk nak waspada wijah sikit, nak witeh. Maka sia cenok dengan tiba. Negeri cenok dengan negeri tiba ataupun orang panggil tak daerah lain ni ke Segoro. Itu berlaku pada zaman Raja Tisam. Zaman Raja Tiga ya. Wawi orang Melayu duk di Cenok, di Nawi, di Tiba Sebaya, wasanya lain, wasanya jah dengan Taning dengan kerana kena geduk bayar asing ke Segoro dah lah buat dia. Tapi orang Melayu lagi, orang-orang dah hubung dengan Taning, dah menikah kahwin dengan Taning, dah mengaji kat Taning. Dah hubung dengan masyarakat dengan Taning, dia tak ada apa dengan Goro dah. Sebab sia dah Segoro tu, Goro asal tak ada dah, boleh ke Cina habis dah. Tapi nak ayat tu lagu-lagu mana pun Taning tu sebenarnya dia duduk di Bukit Pisau. Sepadan Taning bukan duduk di Tapek dengan Bakar tu dak deh. Bukan duduk di Balah Hijau ke, bukan duduk di Kopo tu dak. Taning sampai ke Cenok, Nawi, Sebaya, Tiba tu Taning. Sebab Tiba tu ada raja. Raja dia tu duduk dekat dengan Pak Puk tu. Raja Tiba orang panggil, bukan Tiba oleh Kedah ada kita pinung. Tiba ni cabai Pak Puk kalau apa panggil Kuala Tiba sebenarnya bukan Pak Puk. Kuala Tiba tu masuk ke Kuala Tiba lakoh getok gitu dah. Dia ada kota duk dalam celah. Kalau kita pergi jalan-jalan nak ke Tiba ni belum nak getok lakoh Kedah Tiba tu, dia duk hotel situ tu. Tu kota Tiba. Pas kota Cenok pula dia duk di Wangto. Cabai 3 nak pergi Bekok. Tu kota Cenok. Bukan Cenok ada kereta api ni bukan ni baru. Lepas tu kawasan Kota Cenok ni kota banyak. Ada kota Nangkim, kota Cak Muang, kota Benang Mak Dewi, Benang Mak Dewa. Lepas tu ada kota di Natak ni Sute, tempat teh. Hai. Nak kecek jarah Cenok, jarah Tiba, jarah Bayo, jarah Nawi ni kena wi orang kat ning lah padah kita pergi, kita kecek suku khas sejarah Cenok. Sejarah Tiba. Hubung marilah pak kita pergi kampung-kampung mana-mana tak apa kita buat belakang untuk cetak suku. Maka Segoro ni kena cok sini dululah.
Deh, sebab berhabis pada zaman Mustafa, deh, Hasan pun mati, deh, Mustafa pun mati lakodah ni, keturunan ya ada lah turun-temurun sampai hari ni pun ada kok bakok lah ni. Fok style terkun Sulaiman, Sultan Sulaiman. Tapi dalam kelangi hafak tak pergi bakok ni ada pula dah. Hak lari pergi Taning, lari pergi ke Kedah. Lari pergi ke wilayah lain pun dah. Ni fok bakok goro juga. Wallahu alam lah tu. Deh, wallahu alam. Dan juga jadi hubungan Taning dengan Kedah Taning dengan Goro habislah sebab habisnya fok raja Melayu 3 rung je, 3 semai je, 3 orang raja jadi raja Goro. Lepas tu habis. Supaya kata tadi kena bakar habis tinggal tanah raja. Orang pun kena ambil habis siapa dengan orang tua ke apa ambil habis, maka Cina mari ganti. Jadi kata Goro baru ni hak dalam bandar Goro tempat ikan luyung ni Cina duk mengetah. Lepas tu Cina pun aku orang Cina dia mari negeri Cina mari duk Goro mari buka hak jai. Jadi orang Melayu hak dah sikit-sikit ke tepi laut. Ni jadi Goro hari ni. Pas Goro hari ni bawa Cina mari mengetah demo ning lah duk makan seruk darah Taning. Duk buat Taning lagu tu, Taning lagu ni, pokok ni lagu. Ha ni kita kena kecek mula jarah belakang-belakang ni pula dah. Maka malam ni begitulah hubungan Taning. Sayangnya negeri Melayu Segoro ni habis sungguh dah. Tapi kita dia jadi waris dah ni darah dia tak pergi jauh. Kita hubung mulalah dengan Segoro dan dan orang Cenok, orang Nawi ni yang hidup berasa lain lah. Kita ni orang Melayu juga. Kita jangan berasa kata sepadan wilayah, sepadan cangwak ni kita pisah. Sebenarnya bukan. Darah keturunan kita Melayu itulah hak sebenarnya jadi so. Habis sia pun tak cek tengok samcang wak si ampe. Jadi kek tulah, perokok pun tulah tu. Kalau tak perokok kan Nawi sebaya Cenok tak kena buat perokok mula di hak Segoro ke. Sebab dia asal hak Melayu habis dia jadi samcang wak si ampe tak harap. So terik ke mana pun kajak bakok tak harap Cenok Nawi sebaya tiba dia tak harap. Sebab dia kata ni bakok Melayu habis kena samcang wak si ampe. Gitulah cerita dia nya untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan jatuh kepada giliran sejarah Jabat pula dah. Jabat Resok. Ada semualah musim-musim girata lah. Lepas pada tu pula mana pula nanti dengar lah. Ataupun kita rasa nak dengar cerita mana hubung-hubung mari tak apalah kita gila ni. Sampai bulan 12 lah. Seluruh Taning boleh jadi kemat apa kali. Nak keliling dah. Tapi tak apalah dengan kerana sejarah kita tu ada berlaku di mana-mana dah. Sekarang ni saja untuk malam ni, untuk kenal ada Segoro, jangan terlupalah dah. Kita kena banyak silaturahmi untuk menjaga talian erat kitanya. Ini benda yang memperkuatkan kita selaku orang Melayu Islam dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbaka